Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Para jemaah, sahabat-sahabat dan semua muslimin muslimat yang dikasihi. Jadi untuk hari ini, hari Khamis 8 Julai 2021 bersamaan 27 Zulkaidah tahun 1442 Hijriah. Untuk sambungan kita hari ini, ayat yang berikutnya iaitu ayat yang ke-12 dari surah Al-Mulk. Jadi untuk hari ini kita ambil 3 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu alimun bidhatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Yakhshawna rabbahum, takut kepada Tuhan mereka, takut untuk melanggar hukum Tuhan, takut kepada azabnya, iaitu semasa mereka dalam keadaan bil ghaib, tidak dilihat oleh orang lain, ataupun takut kepada Allah dalam keadaan Allah Ta'ala itu tidak dilihat oleh mereka semasa di dunia, maka bagi mereka itu maghfirah, keampunan, dan juga ajrun kabir, pahala yang besar, ini ganjaran syurga. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih, dan sama ada perlahankanlah ataupun rahsiakanlah kata-kata kamu ataupun kamu nyaringkan ia, jaharkan ia di sisi Allah Ta'ala adalah sama sahaja. Iaitu sama ada tutur kata kita itu perlahan, tidak dikuatkan, ataupun percakapan itu kita itu kuat. Di sisi Allah Ta'ala sama sahaja, dia bersifat maha mendengar dan maha mengetahui. Kerana innahu alimun bidhatis sudur, sesungguhnya dia mengetahui akan segala isi hati dalam dada manusia. Ala ya'lamu man khalaq, tidakkah dia mengetahui, dia itu Allah yang bersifat menciptakan. Kerana dialah khalaqa, menciptakan, maka dia mengetahui. Tidakkah dia tahu? Sudah tentu dia tahu. Dan dialah yang bersifat al-latiful khabir, yang sangat halus urusan pentadbirannya, iaitu sangat al-latif juga diterjemah dengan maha lembut. Latif iaitu halus urusan pentadbirannya, khabir sangat mendalam pengetahuannya. Jadi ada 2 perkara yang kita nak beri tumpuan untuk ayat yang kita baca hari ini berhubung dengan sifat khasyah. Orang-orang beriman yang bertakwa ada sifat khasyah. Yang kedua, sifat maha mengetahui di sisi Allah tentang keluasan ilmu Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, sifat takut ni sebenarnya adalah suatu sifat yang kita susah kita nak gambarkan macam mana, sebab ia adalah suatu sifat
yang melibatkan emosi manusia, perasaan manusia, sifat takut. Boleh jadi ada orang takut kepada tempat yang gelap, takut kepada orang yang jahat, takut kepada binatang yang buas. Banyak bentuk kategori takut itu sendiri. Yakhshawna rabbahum, dalam mufradat lughahnya disebut yakhafuna azabahu ghaiban anhum. Mereka takut kepada azab Allah Ta'ala dalam keadaan azab itu ghaib, baik mana tidak dilihat oleh mereka, walam lam yu'ayinuhu ba'd, dan mereka belum lagi berdepan dengannya. Bila tahu tentang azab Allah yang disebut dalam Quran, yang disebut oleh Nabi SAW, itu sudah cukup menjadikan mereka rasa takut. Au fi hali, atau yang tafsiran yang kedua, au fi hali ghaibatihim an a'yunin nas, itu dalam keadaan ghaib ataupun tiadanya mereka pada pandangan manusia. Maknanya mereka takut kepada Allah ketika mereka bersendirian dan mereka tidak melanggar perintah-perintah Allah, lalu fayuti'unahu sirran wa alaniyah, maka mereka mentaati Allah ketika dalam keadaan sir, rahsia, maknanya tiada bersama dengan orang lain ataupun bersama dengan orang lain. Jadi maksud takut kepada Allah, takut kepada azabnya, takut kepada Allah Ta'ala, dan juga dalam keadaan ghaib, sama ada Allah Ta'ala tidak dilihat, ya, ataupun ketika mereka tidak diperhati oleh orang lain semasa di dunia. Dalam hadis yang sahih, ada beberapa golongan manusia yang Allah Ta'ala beri kelebihan kerana sifat takut. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Ta'ala akan teduhkan, beri naungan di bawah naungan arasnya pada hari yang tidak ada Tuhan melainkan tuduhannya. Ada 7 golongan disebut dalam hadis tu. Salah satunya seorang lelaki yang Nabi sebut da'athu imra'atun zatu mansabin wa jamalin. Seorang lelaki yang diajak ataupun yang dipanggil oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan. Maksudnya dipanggil untuk buat perkara maksiat lah, untuk memenuhi keinginan nafsu. Lalu lelaki itu menolak, katanya inni akhafullah, aku tidak sanggup melakukannya kerana aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Padahal kalau dia mahu memenuhi panggilan itu, dia boleh lakukan, tetapi disebabkan takut kepada Allah, maka dia menolak dan dia menjauhkan diri daripadanya. Jadi kita nak bincang ini berhubung dengan khauf ataupun khasyah, sifat takut. Ada beberapa wujuh, ada beberapa bentuk tentang sifat takut. Pertama, yang muncul takut itu ataupun timbul takut kerana min ma'rifatil abdi bi dhillati nafsih, bila si hamba tu tahu akan kerendahan dan kehinaan dirinya ataupun kekurangannya ataupun kelemahannya, iaitu ketika dia mahu melakukan perkara yang buruk. Dan takut seperti ini seperti mana takutnya seorang anak terhadap dua ibu bapanya. Takut sama seperti takut seseorang kepada orang lain yang lebih berkuasa ke atasnya. Seperti takut seorang anak kepada ibu bapanya. Ataupun takutnya manusia kepada penguasa mereka, pemerintah mereka. Yang kedua, takut yang timbul kerana mahabbah, kerana rasa cinta. Ini seperti mana yakunal abdu fi ammatil aqad, sebagaimana seorang hamba itu dalam keadaan secara umum waktu-waktunya sentiasa dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, takut kerana adanya wa'id, janji buruk ataupun ancaman daripada Allah terhadap sesuatu kesalahan yang dibuat, sama ada meninggalkan yang wajib
atau melakukan yang diharamkan, maka timbullah rasa takut atas wa'id janji buruk yang Allah Ta'ala nyatakan. Maka hak ketiga ni, kana li zaman 'ala al-'abdi alla yufariqal khawfu qalbahu tarfata 'ainin. Adalah menjadi kemestian bagi seorang hamba bahawa rasa takut itu tidaklah berpisah daripada hatinya walau sekelip mata. Ni hak takut kepada janji Allah yang buruk ataupun peringatan Allah yang sebegitu, janganlah seseorang tu hilang rasa takut. Kena ada, sentiasa ada. Wa alla yastash'ira al-'abdu amnan. Janganlah seorang hamba itu merasa aman. Merasa aman ni merasa tak ada takut apa-apa pun. Ini tak boleh. Kita kena ada rasa bimbang, rasa takut. Kalau Allah Ta'ala mendatangkan kemurkaannya atas kesalahan manusia, lalu kita terkena samalah. Sebab kaedahnya bila Allah Ta'ala turunkan azab, dia tidak hanya menipu orang yang bersalah, dia akan juga menipu orang yang lain yang ada di situ. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Adakah penduduk sesebuah negeri atau sebuah kampung itu merasa aman? Aman ni merasa tidak takutlah. Tidak takut bahawa datang azab kami ketika mereka berada di waktu malam. Bayatan ni sedang bermalam, sedang tidur, padahal mereka sedang tidur. Maknanya azab datang ketika mereka tidak sedar apa-apa. Awa amina ahlul qura an ya'tihum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Adakah penduduk sesebuah negeri itu merasa aman, tidak merasa takut bahawa datang azab kami ketika waktu duha, waktu pagi, padahal ketika itu mereka sedang leka bermain. Tidakkah mereka merasa takut? Afa aminu makrallah. Adakah mereka merasa aman? Aman ni tidak rasa bimbang, tak rasa cemas ataupun tidak rasa takut terhadap ancaman Allah yang sebegitu. Jadi sepatutnya kena ada rasa takut. Begitulah Nabi SAW mengingatkan tentang kemurkaan Allah dan azabnya, yang mana wajib ke atas si hamba untuk didahulukan rasa takut itu, yang mana dapat menyelamatkan ia daripada azab Allah di kemudian hari. Antaranya Nabi sebut tentang bab sedekah, ni pun kita dah sentuh sebelum ni. Bila Nabi sebut tentang an-nar, balasan neraka, maka berubahlah wajahnya kerana nampak rasa ketakutan. Kemudian dia berpesan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Peliharalah diri kamu daripada azab neraka walaupun dengan sedekah daripada sebelah buah tamar. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Jika dia tidak mendapati apa-apa benda nak disedekahkan, maka dia boleh gunakan perkataan yang baik, itu dalam bentuk memberi nasihat dan juga pengajaran agama. Itu menjadi sebab kepada orang tu dipelihara daripada azab neraka. Mana kita kena cari apa sahaja jalan untuk mengelak daripada kita ditimpa perkara yang menakutkan kita di akhirat. Itu kesusahan dan azab di akhirat. Waqad yajidun nas fi anfusihim. Kadang-kadang manusia ni mendapati dalam diri mereka ada sifat takut terhadap banyak perkara. Jadi kita bincang ini tentang sifat takut. Takut yang ada pada manusia secara fitrahnya, dan takut yang kita kendaki dalam ayat ni adalah takut kepada Allah kerana iman. Takut kepada Allah kerana disebabkan adanya keimanan. Contohnya, seseorang tu khauful walid min mauti waladihi. Seorang bapa takut berlaku kematian anaknya, maka dia akan menanggung sedih. Ataupun zahabu malihi, atau hilang lenyap hartanya, takut bimbang harta dia dicuri, hilang sebagainya. Ataupun berlakunya al-gharaqi al-haraqi, mungkin dia lemas tenggelam dalam air, mati atau terbakar pun takut juga. Kadang-kadang kita mendengar ada orang yang lemas ataupun rumahnya terbakar, mayat retu, kita pun rasa takut. Kalau perkara itu berlaku pada kita, maka kita berdoa, ya Allah, lindungilah kami, jauhkanlah kami daripada musibah sebegini. Ataupun awil hadam. Hadam ni ditimpa dengan benda yang berat pun rasa takut. Ataupun takut zahabus sam'i wal basar, hilangnya pendengaran penglihatan. Kemarin kita dah bincang tentang penyesalan orang-orang kafir kerana tidak menggunakan pendengaran mereka untuk ikut dakwah Rasul.
Dan kita pun secara fitrahnya takut. Kalau berlaku sesuatu dalam hidup kita, tiba-tiba kita tak boleh mendengar dan tak boleh melihat. Ini berlaku. Ada orang yang kemalangan, masuk hospital, dengan sebab kelemahan itu berlaku kerosakan dalam bahagian otaknya, maka dia tidak boleh melihat lagi. Matanya buta untuk selama-lamanya kerana kemalangan. Adakah seseorang itu tak rasa takut? Ya takut. Takut kalau berlaku perkara yang tidak kita sukai. Ataupun dia diuji kerana adanya binatang buas, adanya musuh. Ada musuh yang mengancam dia, ataupun apa-apa sahaja min asnafil makarih, bentuk-bentuk perkara yang dibenci, yang tidak disukai. Jadi takut dalam kategori ini dia ada dua keadaan, sama ada mahmudun, mazmum, sama ada yang terpuji atau yang tercela. Adapun yang terpuji bahawa sifat takut itu lamma yumkin an yakuna tahtaha min sakhatillah, bahawa ianya berada di bawah rasa takut kepada Allah. Maksudnya takut kepada Allah mengatasi takut yang lain. Kalau kita mungkin takut nak keluar rumah awal pagi, takut mungkin ada apa-apa, kita kata tak ada apa-apa pun sebenarnya, kecuali kalau jelas ada orang jahat, pencuri, mungkin ada rasa takut. Lalu kita keluar untuk menunaikan salat subuh contohnya lah. Tapi sekarang ni lainlah, sebab PKP ni kita masih terikat dengan perintah untuk tidak berhimpun di masjid. Adapun yang tercela adalah takut terhadap sesetengah perkara kerana tamaknya ia terhadap harta ataupun manfaat dunia, ataupun kerana bersangatan condongnya ia kepada dunia untuk ila takassur bima lahu minha, untuk membanyakkan lagi apa yang dia akan perolehi daripada dunia. Hani takut ni takut yang tidak perlu. Memang ada takut tu, tapi tidak perlu untuk diberi perhatian. Hak utama adalah kita takut apa dia. Kita takut kalau kita mendapat kemurkaan Allah. Kita takut kalau kita mati tidak dalam keadaan husnul khatimah. Kita takut kalau kita diganggu, kacau oleh syaitan saat kematian kita. Kita takut apa nasib kita di alam barzakh nanti. Kita takut apa keadaan kita di alam akhirat nanti. Itu kita kena fikir. Kalau orang beriman, dia fikir benda tu, dia ada rasa takut. Ketakutan itu menjadi sebab dia dijaga di akhirat nanti. Itu para jemaah boleh rujuk dalam ayat surah At-Tur. Surah At-Tur, surah yang ke-27. Muka surat 524. 524. Dalam ayat surah At-Tur, Allah Ta'ala menceritakan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Salah satunya dalam ayat 25-26. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Ahli syurga ni duduk dalam keadaan menghadap satu sama lain dan mereka saling yatasaal, bertanya-tanya ataupun bersoal jawab, bersembang-sembang sama mereka. Antara perkara yang mereka sebut, mereka kata qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Sesungguhnya kami dahulu, maksud dahulu semasa kami di dunia dahulu, kami berada dalam kalangan keluarga kami selalu merasa cemas takut. Tengok tu ayat 26 surah At-Tur, muka surat berapa tadi? Muka surat 524. Mereka beritahu inna kunna qablu, adalah kami dahulu sebelum ni masa kami hidup di dunia dahulu, fi ahlina musyfiqin, kami bersama dengan keluarga kami dalam keadaan takut. Maksud takut di sini sangat musyfiq, takut juga, takut, cemas, iaitu takut kalaulah berlaku derhaka kepada Allah lalu kami ditimpa dengan kemurkaan ataupun azabnya. Disebabkan rasa takut itulah maka famannallahu alaina wa waqana azabas samum. Allah Ta'ala telah mengurniakan kepada kami dengan rahmat dan taufiknya, lalu dia memelihara kami daripada azab neraka. Itu penting, kita kena ada rasa takut. Macam kita buat amal ibadat lah. Kita tidak boleh rasa selesa sangat, rasa Allah Ta'ala terima. Kita ada rasa takut kalau Allah Ta'ala tidak terima, tapi pada masa yang sama kita meyakini Allah Ta'ala terima. Kita takut terhadap dosa-dosa kita, tetapi kita menaruh sifat raja, harap Allah Ta'ala mengampunkan
dosa-dosa yang telah berlaku dalam kehidupan kita. Itu takut secara umum. Kemudian dalam ayat ini didatang dengan kalimah khasyah. Kita nak bincang. Khasyah ialah al-khawf ma'at ta'zim. Khasyah ialah takut ada bersamanya rasa ta'zim, mengagungkan. Mengagungkan. Allah Ta'ala memuji orang-orang yang takut kepadanya kerana dia menta'zim, mengagungkan Allah. Takut kerana kebesaran dan keagungan Allah. Sebagaimana dalam ayat 28 surah Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya bahawasanya yang takut, benar-benar takut terhadap Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Maka tidak ada kebaikan pada ilmu yang tidak membawa kepada rasa takut kepada Allah. Jadi kita belajar sebenarnya bukan untuk tahu sahaja, bukan untuk amal sahaja. Tapi tahu tu menjadi sebab kepada untuk kita takut. Macam contoh kemarin kita dah baca ayat-ayat berkenaan dengan penyesalan orang-orang kafir dalam neraka kerana tidak menggunakan akal mereka, tidak menggunakan pendegaran mereka untuk ikut jalan petunjuk. Jadi timbullah rasa takut dalam hati kita. Bagaimana kita nak jaga diri kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi, kawan-kawan kita, ahli keluarga yang lain-lain yang kita kenal, supaya mereka juga selamat. Bukan setakat takut kepada diri kita, kita juga takut kalau orang lain ditimpa kesusahan. Sebab kita nak kita bersama senang bahagia di dunia dan juga kita bahagia dan tenang di akhirat nanti. Khasyah, takut ni dia hampir sama dengan sifat khusyuk. Sifat khusyuk. Khusyuk maknanya al-khudu' fil qalbi, tunduk yang ada sifat tu dalam hati dan kesannya ada pada anggota badan dan ianya nyata fi sauti wal basar, pada suara dan juga pada penglihatan. Adapun amalan-amalan hati itu dari segi sifat takut tadi tataqarab, dia punya hampir samalah. Contoh dia untuk takut saja dalam bahasa Arab ni dia ada banyak kalimah yang digunakan. Al-wajal, wajala. Bila datangnya malaikat jumpa Nabi Ibrahim, dia kata la taujal. Jangan kamu rasa takut, maknanya tak perlulah kamu rasa benar-benar gemetar ataupun rasa cemas. Khauf takut juga. Khasyah sangat takut kerana mengagungkan Allah. Khusyuk pun takut juga. Musyfiq orang yang sangat takut juga. Jadi semua kalimah ni mutaqaribatul makna. Dari segi maknanya hampir, walaupun setiap satunya ada makna yang khusus, tapi dia adalah maksud yang hampir kerana merujuk kepada a'malul qalbi, amalan hati. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita memiliki sifat takut yang menjadikan kita taat kepadanya dan kita sentiasa meminta kepadanya supaya dia menjaga kita. Dia menjaga kita. Kalau kita tengok orang yang telah mati, orang yang telah meninggal, dikebumikan, secara zahirnya kita takutlah tengok dimasukkan dalam lubang kubur yang sempit, yang gelap, bersendirian pula, tak ada siapa-siapa. Jadi kalau bukan kerana kita mengharapkan rahmat Allah dan dia menjaga kita, sudah tentu rasa takut, maka manusia berlumba-lumba untuk lari daripada kematian sebab takut. Tapi tak boleh lari. Kita semua akan mati dan kita semua akan dikebumikan dan kita kena bersedia untuk menghadapinya. Bukan takut, tetapi kita kena yakin Allah Ta'ala akan jaga kita melalui amalan-amalan salih yang kita lakukan. Para jemaah yang dirahmati Allah, saya nak rujuk untuk ayat ni kepada satu ayat lain. Ayat dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, muka surat 345. Comel nombor 345. 345. Nombor yang berturutan. 345 di bawah tu. Pada ayat 57 bawah sekali. Ayat 57. Kita tengok ayat tu. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfikun. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfikun. Sesungguhnya orang-orang yang
mana mereka itu min khasyah, takutnya mereka kepada Allah Ta'ala itu adalah takut yang sungguh-sungguh. Ada di situ dua kalimah takut. Khasyah. Yang kedua, perkataan musyfikun. Musyfikun ni kalau kita lihat dalam ayat lain, dia lebih kepada takut dengan datangnya hari kiamat. Walladzina amanu musyfikuna minha. Orang-orang yang beriman sangat takut datangnya kedahsyatan azab pada hari berlakunya kiamat. Sesungguhnya orang-orang yang sentiasa bimbang disebabkan takut mereka kepada kemurkaan Tuhan mereka. Jadi ada dua perkataan takut, khasyah. Yang kedua menyatakan mereka ini musyfikun, takut yang mereka dan kerana benar-benar takut. Apakah sifat-sifat orang yang takut ni? Bukan takut pada makhluk. Min khasyati rabbihim, takut kepada Tuhan mereka. Itu takut kepada kemurkaannya. Mereka itu adalah orang-orang yang bi ayati rabbihim yu'minun. Ayat yang berikutnya, ayat 58. Itu orang-orang yang terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, mereka beriman. Ada sifat beriman dengan ayat-ayat Allah. Satu. Kemudian sifat mereka yang kedua, orang yang takut ni, orang-orang yang tidak menyengutukan Allah dengan yang lain. Sama ada dari segi akidah mereka, dari segi amalan ibadat mereka. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang tidak menyengutukan Allah dengan yang lain. Kemudian kita lihat ayat berikutnya, ayat 60. Muka surat berikutnya, ayat 60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum. Orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, maksud memberi sedekah. Mereka telah memberikan sedekah yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka takut gementar. Gementar tu rasa takutlah. Dan pada masa yang sama juga kerana mereka yakin yang mereka ni akan kembali kepada Allah. Apa maksud beri sedekah lepas tu takut? Ini yang kita nak tengok di sini. Sebab dalam tafsir Ibn Katsir dibawakan suatu riwayat yang disebut oleh Al-Imam Tirmizi. Pada suatu hari isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, adakah maksud orang yang memberi apa yang mereka telah berikan, yang beri sedekah ini dengan maksud mereka ini buat dosa? Adakah dengan maksud allazi yasriku wa yazni wa yashrabul khamar? Mereka takut kerana mereka telah buat dosa mencuri, mereka berzina, mereka minum arak. Lalu dengan sebab dosa itu, ya khafullah azza wa jalla, mereka takut kepada Allah azza wa jalla. Adakah maksud takut kerana dosa? Nabi jawab, la. Ya binta Abi Bakr, wahai anak perempuan Abu Bakar, bukan begitu. Ya binta As-Siddiq, wahai anak kepada orang yang disebut As-Siddiq yang benar, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq. Nabi kata, lakinnahu alladhi yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu. Lakinnahu, tetapi mereka adalah orang yang salat, mereka berpuasa, mereka bersedekah. Ustaz Rosdan klik atas tadi ada. Tak. Buka bawah sikit lagi. Bawah sikit lagi. Tu yang sahih la binta tu 162. Dalam silsilah al-ahadits as-sahihah. Kalau boleh besarkan. Jadi dalam hadis tu bila Aisyah tanya tu, ada tafsiran untuk ayat walladzina yu'tuna ma ata, ayat ke-60 dari surah Al-Mu'minun. Hadis tu riwayatkan oleh At-Tirmizi, ada dikemukakan oleh Ibn Jarir At-Tabari dan tafsirnya, Al-Hakim dalam Mustadrak, Al-Baghawi dalam mungkin dalam tafsir Al-Baghawi, Al-Baghawi dan tafsirnya, Ahmad dalam musnadnya. Adalah sanad dia sampai kepada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian kata Aisyah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Kalau para jemaah yang boleh faham bahasa Arab boleh tengok paparan petikan hadis tu dalam skrin komputer masing-masing.
walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dan hati mereka merasa takut. Jadi Aisyah tanyalah, adakah mereka itu orang-orang yang yashrabunal khamar wa yasrikuna, kalau asalnya mencuri, orang yang minum arak dan orang yang mencuri. Tapi jawapan Nabi apa dia? Ada tak bawah dia tu? Jawapan Nabi dia kata, bukan begitu wahai anak perempuan as-siddiq. Mereka itu adalah, jawapannya, alladzina yusalluna, orang-orang yang salat, wa yasumun, orang yang berpuasa, wa yatasaddaqun, mereka bersedekah, wa hum yakhafun alla yuqbala minhum, dan mereka merasa takut kalau amalan mereka tak diterima. Subhanallah. Para jemaah yang dirahmati Allah, pernahkah kita terfikir, kita dah lama dah solat, setiap kali tibanya Ramadan kita berpuasa, bila cukup tahun kita kira berapa jumlah harta kita, kita bayar zakat. Kita puasa selesai, kita kata kita dah salat, kita dah puasa, kita dah sedekah, kita tak mengumpat orang, kita tak buat dosa. Adakah kita yakin amalan kita tu di sisi Allah dia terima? Di situ kena ada rasa takut. Orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah, walaupun mereka melakukan amalan, mereka bimbang kalau amalan mereka tak diterima di sisi Allah atas sebab-sebab tertentu. Atas sebab-sebab yang tertentu. Mungkin di sisi manusia dia rasa tak ada apa, dia dah melakukan amalan itu. Tapi di sisi Allah, itu hak dia. Itulah para ulama sangat bimbang kalau kita beramal tidak mengikut spesifikasi yang diajar oleh Nabi SAW. Itulah pentingnya ilmu sunnah. Ilmu sunnah maknanya ilmu yang kita tahu apa cara yang Nabi ajar kepada kita. Kita bimbang kalau solat kita tu tak mengikut apa yang Nabi ajar, nanti solat kita Allah Ta'ala tak terima. Kerana dalam hadis yang sahih juga daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amrina fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan, sesiapa yang melakukan suatu amalan yang mana amalan dia tu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sesiapa yang buat suatu amalan yang ianya bukan daripada urusan kita. Urusan kita maknanya tak ada amalan begitu dalam ajaran agama Nabi ajar, maka Nabi kata amalan itu ditolak. Kita okeylah, kita buat amalan, tapi kita yakin tak Allah Ta'ala terima. Itulah pentingnya kita beramal dengan berilmu. Ilmu dahulu baru beramal. Kita disuruh beramal dan kita disuruh beramal dengan ilmu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha. Raddun maknanya mardudun. Kenapa mardudun ditolak? Tu ada dia punya penjelasan. Maksud ni limukhalafatihi hadihi wa sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ianya mukhalafah. Mukhalafah maknanya bercanggah, berlawanan dengan petunjuk dan sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang penting untuk diambil istifadah pengajaran pada hadis ni ialah iaitu ibtalu al-bid'ah al-mukhalafah lis-sunnah. Itu untuk membatalkan, menolak segala bid'ah, perkara baru yang bercanggah dengan sunnah. Di mana kata Al-Imam Nawawi yang meninggal 696, ini penjelasan Imam Nawawi dalam tulisan dia lah. Ada dalam Matan Arba'in dan juga yang lain. Wa hadzal hadis qa'idah 'azimah min qawaidil Islam. Dia kata hadis ni adalah satu kaedah yang besar, yang hebat daripada kaedah-kaedah ajaran Islam. Wa huwa min jawami' kalamihi, jawami'ul kalim. Ia termasuk himpunan kata. Himpunan kata maknanya hadis tu ringkas tapi maksud dia luas. Fa innahu sarihun, dan ianya sangat jelas, fi raddi kullil bid'ah wal mukhtara'at, untuk menolak segala perkara yang bid'ah, perkara yang direka cipta dalam agama. Kerana dibimbangi jika amalan itu kita buat tidak ikut cara yang Nabi ajar, amalan itu ditolak, dan kita perlu rasa takutlah. Kalau amalan itu ditolak, mana kita pulang di hari kiamat, rupa-rupanya tak ada apa pun. Na'udzubillah min zalik. Kena pastikan amalan kita tu, itu kita dah bincang dalam ayat kedua itu surah Al-Mulk juga.
Allah Ta'ala jadikan kematian dan kehidupan untuk diuji siapakah yang paling baik amalan. Maksud paling baik amalan, amalan yang ikhlas dan juga amalan yang mengikuti akan sunnah. Kita dah bincang dalam ayat yang kedua itu. Amalan yang yakunal amal khalisan liwajhillah, ikhlas kerana Allah, dan yakunal amal ala sunnati Rasulillah, ikut sunnah Rasulullah. Kita bimbang kalau mungkin kita buat amalan itu tiba-tiba ikhlas kita tu dah kurang, cacat. Ada rasa nak menunjuk sebagainya, riak apa. Kita bimbang kalau amalan kita tu ditolak dengan sebab sifat-sifat sebegitu. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung dengan Allah. Ataupun amalan kita tu tidak menepati akan sunnah Nabi. Semoga Allah Ta'ala maafkan kekurangan kita. Dan di situ wajibnya kita belajar dan kita beramal mengikut cara dan juga kaifiat yang tepat, yang betul. Paling utama adalah solat lah. Sebab kita solat setiap hari. Nabi pesan kepada Malik Al-Huwairis, apa kata Nabi dalam bab solat? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kan? Dalam hadis Sahih Bukhari itu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu salat sebagaimana kamu lihat aku salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu salat sebagaimana kamu lihat aku salat. Oleh kerana Malik Al-Huwairis beberapa hari dan juga orang kampung dia datang jumpa Nabi, kemudian bila nak balik semula ke kampung, mana dia asalnya bukan penduduk di dekat kota Madinah lah. Dan Nabi pesan, bila kamu balik nanti, kamu lakukanlah solat kamu sebagaimana kamu lihat aku solat, sebagaimana yang aku ajar kepada kamu. Daripada takbiratul ihram tu. Hadis ini riwayat Bukhari daripada hadis Malik bin Al-Huwairis tu. Ada huraian dalam paparan yang dipaparkan oleh Ustaz Ahmad Rusdan di sini. Sallu kama ra'aitun musalli, itu fa'alaina an nusalliya kama salla. Wajib bagi kita solat sebagaimana cara yang Nabi solat. Macam mana kita nak menjaga solat, macam mana kita nak istiqamah dalam solat, semualah. Apa yang kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang apa yang Nabi sentiasa buat, ada sunnah yang sabitah, ada sunnah yang lazimah, ada yang tidak lazim, ada yang menunjukkan kepada wajib, ada menunjukkan kepada harus, ada yang tidak wajib. Jadi kita beramal ni banyak yang kita kena belajar dan kita kena upgrade amalan kita supaya ia sempurna dan diterima di sisi Allah. Jadi kena ada rasa takut kalau amalan kita tidak diterima, tu kena ada rasa takut. Baik. Jadi kita buti dulu tentang sifat takut. Kita nak pergi kepada ayat yang berikutnya. Sebab masa kita dah menghampiri 7 suku dah. Saya pun tak boleh lama hari ni sebab kita pukul 8.30 ni kita ada peperiksaan online dengan pelajar-pelajar di sekolah. Subjek kita lah, subjek tafsir. Baik, kita pergi pada ayat berikutnya, iaitu wa asirru qawlakum aw jaharu bih. Wa asirru qawlakum aw jaharu bih. Iaitu sawa'an akhfaytum kalamakum aw jahartum bihi fallahu alimun bihi. Sama ada kamu sembunyikan kalam, kata-kata kamu, sembunyi maknanya kita bercakap perlahan, tak ada orang dengar pun. Mungkin kita bercakap 2-3 orang. Orang Kelantan kata koho, kecek koho je. Koho tu maknanya perlahan. Bercakap perlahan je. Tak ada orang dengar, tetapi Allah Ta'ala dengar. Dengan sebab Allah Ta'ala bersifat maha mendengar, dalam bab doa kita tak perlu nak berdoa dengan menjerit-jerit. Doa, ya Allah dengan tak perlu. Kita doa dengan perlahan. Sebab Allah Ta'ala itu bersifat maha mendengar. Jadi doa tak perlu kita meninggikan suara. Kita berdoa memanglah. Ada orang kata berdoa dalam hati. Pun boleh juga. Tapi sebabnya kita berdoa dengan ada suara yang keluar yang kita boleh dengar. Sebagaimana doa Nabi Zakaria. إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا di awal surah Maryam tu Allah Ta'ala cerita tentang doa Nabi Zakaria ketika dia menyeru ataupun dia berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa yang sangat perlahan. Itu dalam bab doa tak perlu kita nyaringkan suara sebab Allah Ta'ala itu bersifat maha mendengar. Muka surat 305 di awal surah Maryam. Muka
muka surat 305. Kalau kita nak tengok di situ, keperluan kita memperlahankan suara ketika kita berdoa. Dalam ayat yang ketiga. Ayat ketiga dari surah Maryam. Iznada, ingatlah ketika dia menyeru kepada Tuhannya, iaitu berdoa kepada Allah Ta'ala dengan nidaan khafiyya, dengan doa yang sangat perlahan. Secara perlahan, maksudnya tidak perlu untuk ditinggikan suara. Kenapa? Kerana bila kita berdoa, Allah Ta'ala itu dekat dengan kita. Dekat dari sudut ilmunya meliputi segala sesuatu. Bila kita berdoa, Allah Ta'ala itu dekat, maka tak perlu kita nak menjerit, nak meninggikan suara, tak perlu. Maka berdoalah dengan perlahan, Allah Ta'ala dengar dan Allah Ta'ala tahu. Cukup. Kemudian berkaitan dengan memperlahankan suara ketika berdoa juga, sebab ayat ni ada kisah lah sebenarnya di sebalik ayat ini. Perlahankan suara kamu atau nyaringkan, Allah Ta'ala tahu. Kita rujuk dalam ayat surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Ayat ni ada kaitan dengan ibadat puasa, iaitu pada muka surat 28. Muka surat 28. Okey, kita tengok di bawah tu, bawah sekali ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad mengenai aku, ayat ni dalam bab doa, maka katakan kepada mereka, sesungguhnya aku, yakni Allah, qarib, dekat, sentiasa hampir kepada mereka. Maka ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memperkenankan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Da'watad da'i idza da'an. Allah Ta'ala beritahu, dialah yang akan memenuhi permohonan, mengkabulkan permintaan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Jadi di sini Allah Ta'ala beritahu, bila kita berdoa, dia tu qarib, dekat dengan kita. Bila dekat, maka tak perlu kita nak meninggikan suara untuk menjerit ataupun meraung dengan kuat ke. Tak perlu nak memekik, tak perlu. Kita berdoa dengan perlahan, tu adab. Dari segi adab berdoa. Baik, kita kembali kepada ayat yang kita bincang hari ini, itu ayat ayat yang ke-13 tadi. Wal muradu, yang dikehendaki bahawasanya kata-kata kamu dan amalan kamu tu ala ayyi sabilin, dalam apa sahaja keadaan bentuk yang dilakukan, maka Allah Ta'ala tahu. Apa sahaja yang kita katakan, apa sahaja yang kita lakukan, tak ada satu pun yang tersembunyi. Ataupun boleh orang Kelantan kata nak susuk, nak sembunyikan. Tak boleh susuk. Susuk, bukan susuk, susuk. Susuk maknanya sembunyikan. Tak boleh nak disembunyikan daripada pengetahuan Allah. Maka fahdharu minal ma'asi, hendaklah kamu berjaga-jaga daripada perbuatan dosa maksiat, sirran kama tahruzuna anha jahran, sebagaimana kamu berhati-hati untuk tidak melakukan secara terang-terangan. Kalau orang tu ada rasa takut, bukan setakat depan manusia dia tak buat dosa, di belakang manusia pun dia tak akan melakukan dosa. Mana di sini itulah iman. Itulah iman yang ada pada manusia. Kita ambil contoh, mungkin dah kalau orang pencuri kalau dia nak pergi mencuri, dia tengok dulu ada ni bangunan ni, kedai ni ada CCTV tak. Kalau dia ada rasa takut, dia tak akan mencuri sebab dia tahu perbuatan dia dirakam. Tapi kalau tempat tu tak ada CCTV, dia kata line clear. Line clear pula dah. Dia kata sekarang ni kita boleh mencuri sebab tempat ni CCTV tak ada, orang pun tak ada. Jom kita boleh pecah masuk rumah ni. Ataupun kadang-kadang sampai mereka ada yang mencuri wang tabung di masjid. Ni lagilah. Sangat buruk pangannya. Duit masjid, tabung masjid pun dia curi. Bila tengok dalam masjid ni tak ada CCTV. Tapi kena ingat, walaupun tak ada CCTV, tak ada orang melihatnya, perbuatan kita dilihat oleh Allah dan dia mengetahuinya. Baik, dalam ayat ni kita nak tadabbur kenapa didahulukan rahsia. Wa asirru, barulah sebut awijharu bih. Sama ada kamu rahsiakan
ataupun kamu sembunyikan kata-kata kamu dengan perlahan, ataupun kamu nyaringkan. Kenapa disebut perlahan dahulu? Untuk menyatakan bahawasanya ilmu Allah Ta'ala itu, kalau yang terang-terangan dia tahu, yang tersembunyi pun sama dia tahu. Iaitu litahdzir minat takattumi wassirri alladhi qad yadhunnu adamul ilmi bih. Untuk memberi amaran bahawa tak perlu nak sembunyi, nak rahsiakan perkara yang kamu sangka Tuhan tak tahu, tapi dia tahu. Manusia menyangka Allah Ta'ala tak tahu, dia tahu. Kemudian ditakkidkan, diperkuatkan lagi. Allah Ta'ala beritahu, innahu alimun bidhati sudur. Dia benar-benar mengetahui segala isi hati manusia. Subhanallah, Masya Allah. Apa-apa saja terlintas di hati kita, niat yang baik, niat yang buruk, sangkaan yang buruk, sama ada kepada orang lain, keinginan untuk buat baik, buat jahat, ya Allah Ta'ala tahu. Kita kalau terlintas nak buat baik, InsyaAllah dengan rahmat Allah dah ditulis 1 pahala. Kalau kita buat, kita dapat 10 pahala. Tapi kalau terlintas di hati kita untuk buat kejahatan, buat dosa, belum ditulis. Walaupun terlintas saja, terdetik saja belum ditulis. Sehingga kita melakukannya baru ditulis. Itu pun 1 saja. 1 dosa atas kesalahan. Tapi untuk pahala, kita niat je nak buat, dah ditulis 1. Bila kita buat, kita dapat 10. Ayat ini adalah khitab ditujukan secara umum li jami'il khalqi, bagi semua manusia, fi jami'il a'mal, dalam semua amalan mereka. Sama ada perkara yang mereka sembunyikan. Sebab ceritanya begini, ayat ini kata Ibnu Abbas, orang-orang kafir Quraisy dahulu sentiasa menyebut ataupun memburuk-burukkan Nabi di belakang Nabi. Orang-orang kafir Quraisy di Mekah kira mengumpatlah. Di belakang Nabi mereka mengumpat, kata begini. Akhirnya segala kata-kata buruk orang kafir itu dikhabarkan, diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Akhirnya Nabi tahu juga. Walaupun orang-orang kafir ini bercakap di belakang Nabi, Nabi tak ada di situ. Tapi akhirnya Nabi tahu sebab Jibril datang beritahu. Tak sama dengan kita. Kita memang tak tahulah. Mana ada malaikat datang beritahu kita. Kalau ada malaikat beritahu, maka tak ada rahsia yang tersembunyi daripada kita. Kita tak tahu. Tapi Nabi SAW tahu bila Jibril datang beritahu. Lalu setengah orang-orang kafir itu berkata kepada setengah mereka, kata mereka, asirru qaulakum, tolong rahsiakan kata-kata kamu. Rahsia itu maknanya jangan bercakap kuat. Bercakaplah dengan perlahan supaya tak ada siapa dengar. Dia kata, li'alla yasma' ilahu Muhammad, supaya Tuhan Muhammad itu tak dengar. Kononnya Allah Ta'ala tak boleh mendengar kalau mereka bercakap perlahan. Lalu tunggulah ayat ni. Ini kata Ibn Abbas. Tunggu ayat ni untuk menempelak mereka. Kamu cakap perlahan ke, bercakap kuat ke, bagi Allah Ta'ala itu tak ada bezanya. Semuanya dia tahu. Dan akhir sekali sebagai sambungan ayat tadi, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah dia, yakni Allah, yang menciptakan, yakni dialah yang menciptakan manusia, dialah yang menciptakan semua makhluk. Maka dia mengetahui apa yang berlaku pada manusia. Ala ya'lamu man khalaq, tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya? Jawapannya bala, sudah tentu. Padahal dia maha bersifat al-latif, al-khabir, sangat halus urusan pentadbirannya, lagi mendalam pengetahuannya. Iaitu la takhfa alaihi min dhalika khafiyah, tidak ada sesuatu yang tersembunyi daripada pengetahuannya. Yang dikendaki dengan ayat ini, ala ya'lamu as-sirra man khalaqa as-sirra. Tidakkah dia yang menciptakan perkara yang sir, rahsia itu juga tahu perkara yang sir. Rahsia, maksud rahsia adalah perkara yang tersembunyi. Perkara tersembunyi ni ada 2. Sama ada yang macam yang pada tubuh badan kita. Kita, organ dalaman kita, buah pinggang kita, jantung kita, paru-paru kita, memang benda tu sir, rahsia sebab kita tak nampak. Usah ke dalam badan kita, belakang kita pun kita tak nampak sebab mata kita depan. Kita hanya melihat depan. Tapi kalau kita ada apa-apa tak selesa belakang, rasa gatal ke apa, kita pun minta tolong. Tolong tengok, minta tolong orang lain tengok. Kita nak tengok sendiri tak boleh.
Mata kita tak boleh nak dialihkan untuk melihat apa di belakang kita. Tak boleh. Apatah lagi kalau dalam badan kita, buah pinggang kita, kita tak tahu. Itu satu. Yang kedua, rahsia ni perkara yang bersifat sangat tersembunyi. Seperti roh. Tu. Kita tak tahu roh dalam jasad kita yang menjadi sebab kita hidup. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Kita tertanya-tanya, bila orang tu mati, ke mana roh dia pergi? Macam mana roh tu keluar? Ketika orang tu tidur, ketika orang tu pitam, pengsan, apa yang berlaku pada rohnya, itu kita tak tahu. Ini sangat-sangat rahsia kerana ia adalah ilmu Allah yang dia tidak beritahu kepada sesiapa. Hanya dia sahaja yang tahu. Adapun apa-apa yang berlaku pada manusia, memang Allah Ta'ala tahu. Di sini dia ada kaitan dengan sifat takut tadilah. Bila kita sedar Allah Ta'ala tahu segala-galanya, maka kita bermohon kepada Allah Ta'ala supaya segala kekurangan kita, keburukan kita yang kita sebut sebagai aib kita, uyub kita, Allah Ta'ala tutup. Kita bukan setakat malu kepada Allah atas kelemahan kita, kita malu jika kesilapan kita, dosa kita diketahui oleh orang lain. Sebab kita manusia ni ada kelemahan, ada kekurangan. Kadang-kadang kita tergelincir, jatuh, melakukan kesilapan, kesalahan, dan kita rasa malu dan minta Allah Ta'ala tutup rahsia kita. Sebagai penutup, para jemaah dirahmati Allah, saya nak kongsi satu doa. Kalau Ustaz Al-Fadhil Ustaz Rusdan boleh type satu doa. Doa ni saya dah sebut hari itu berhubung dengan soalan bila ada salah seorang jemaah kita tanya tentang kalau kita nak berdoa minta mati. Doa ni diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Allahumma bi'ilmikal ghaiba. Allahumma bi'ilmika al-ghaiba. Atau ada yang kedua bawah tu. Klip situ. Wa qudratika 'alal khalqi. Doa tu dah dibuat ada bentuk poster tu. Kalau klik pada poster atas tu pun ada. Panjang doa tu. Allahumma bi'ilmikal ghaib. Ya Allah, dengan ilmumu yang kamu tahu akan perkara ghaib. Perkara ghaib semualah. Yang kita tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Dan wa qudratika 'alal khalqi, dengan kekuasaanmu terhadap makhluk yang kamu ciptakan, maka ahyini ma 'alimtal hayata khairan li, hidupkanlah aku selagi mana hidup itu lebih baik bagi aku. Wa tawaffani, dan matikanlah aku. Idza 'alimtal wafata khairan li, apabila kamu mengetahui yang mati itu lebih baik bagi aku. Jadi soal kita panjang umur atau kita dimatikan lebih cepat, yang lebih tahu kebaikannya bagi kita Allah. Mungkin kita nak kita hidup lama, tapi Allah Ta'ala menghendaki kita hidup tak lama sebab dia tahu hidup tak lama itu lebih baik bagi kita. Kemudian berikutnya, kita tengok ini berikutnya. Allahumma inni as'aluka khasyataka. Boleh besarkan lagi tak dia punya poster tu? Tak tahulah, boleh besarkan lagi. Ataupun kita ambil doa sebelah tu yang ada baris tu. Wa as'aluka khasyataka, ataupun Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu khasyataka, rasa takut kepadamu, fil ghaibi wasyahadah, sama ada dalam keadaan ghaib, ghaib ni dalam keadaan kita tidak dilihat oleh orang lain, ataupun wasyahadah, dalam keadaan terang-terangan ketika kita bersama dengan orang lain. Mana sama ada kita bersendirian, kita minta Allah Ta'ala berikan rasa khauf, takut kepadanya, ataupun khasyah. Ketika kita bersama dengan manusia pun, kita minta Allah Ta'ala berikan kepada kita rasa khasyah, rasa takut. Ini penting doa ni untuk kita amalkan. Kita minta Allah Ta'ala berikan kepada kita rasa khasyah kepadanya. Doa ni adalah doa yang maksud daripada Nabi. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Daripada sahabat Nabi Ammar bin Yasir. Kalau para jemaah boleh, ialah doa ni agak panjang juga. Kadang-kadang doa panjang ni kita rasa susah nak hafal. Tak apa, kita sediakan. Saya ada satu naskah ni, sebenarnya doa yang saya pegang ni, doa minal kitab was sunnah ni, dah ada dalam, kalau kita cari dalam telefon kita,
Play Store ataupun dalam telefon kita, kalau kita cari, kita type doa minal kitab wa sunnah, kita akan jumpa ni koleksi doa daripada Al-Quran dan Sunnah yang ditulis oleh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Dalam tu adalah doa ni, ada juga doa yang telah kita bincang tadi, doa memohon kepada Allah khasyah, rasa takut kepadanya, fil ghaibi wasyahadah, ketika dalam keadaan ghaib dan terang-terangan. Kemudian sambungnya itu ada lagi, panjang lagi dah doa tu. Atau tak apalah, waktu kita bincang lain kali, cuma kita nak fokus highlight kepada kepentingan kita berdoa, minta Allah Ta'ala berikan kepada kita sifat khasyah, takut kepadanya. Kita bimbang kalau hati kita menjadi keras, sebagaimana kerasnya batu. Ini berlaku kepada Bani Israel. Bila mereka ni tidak mahu terima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kisah dalam surah Baqarah kan, kisah hak sembelih lembu tu, bila berlaku kes kematian Bani Israel, lalu mereka jumpa Nabi Musa kata Allah Ta'ala suruh sembelih lembu. Tapi sebelum sembelih lembu tu, banyak pula soalan tanya, lembu macam mana, warna apa. Akhirnya jumpalah lembu yang hendak dicari tu. Bila jumpa, akhirnya disuruh mereka itu ambil sebahagian daging lembu untuk dipukul pada si mati. Lalu hiduplah si mati tu. Bila Bani Israel tengok si mati ni hidup, dan beritahu pula, si mati beritahu, yang bunuh aku dah sekian-sekian. Muka surat 11 ya. Ustaz Roshidan boleh buka muka surat 11 dalam surah Baqarah juzuk yang pertama. Itu ayat yang ke-74, bawah sikit. Ayat 74. Tapi bila Bani Israel ni tak mahu beriman juga, dah lihat dengan jelas si mati ni hidup kembali dan boleh cerita siapa yang bunuh. Summa qasat qulubukum, kemudian hati kamu selepas itu menjadi keras. Kenapa keras? Kerana terlalu engkar dan degil. Maka keras itu fahiya kal hijarah, seperti batu kerasnya, au asyaddu qaswah, atau lebih keras lagi daripada batu. Ni kita bimbang, hati kita bila kerah ni tak ada rasa takut dah kepada Allah. Padahal batu-batu itu ada yang terpancar daripadanya air. Ni kalau kita lihat di kawasan tempat air terjun, di kawasan hulu sungai, bukit-bukit yang keluar daripada mata air daripada perut bumi, akhirnya terhasillah anak sungai dan akhirnya menjadi sungai yang besar. Ada di antara batu itu yang yashaqqaqu, yang pecah lalu keluar daripadanya air. Maknanya sekerah-kerah batu pun boleh keluar daripadanya air. Tetapi kerasnya hati manusia lebih kerah daripada batu. Ada di antara batu itu Allah Ta'ala beritahu, yahbitu min khasyatillah, dia boleh jatuh lalu pecah kerana takutnya ia kepada Allah. Maka kesimpulannya, janganlah kita biarkan hati kita jadi keras seperti batu, sehingga tidak ada lagi takut kepada Allah. Bila disebut tentang azab Allah, tak ada rasa gerung. Bila solat, tak ada rasa khusyuk. Bila disebut nikmat syurga, tak ada rasa rindu. Bila disebut dengan azab neraka, tak rasa apa-apa. Oh, ni bahaya. Bila dah tak ada rasa apa-apa, ni bahaya. Sangat bahaya. Lebih bahaya daripada orang yang ada penyakit diabetes, kecil manis. Dia sampai satu peringkat kaki dia tu hilang deria rasa. Cuba tanya orang yang pernah ada penyakit ni. Bila peringkat kronik tak ada rasa, dia terpijak benda tajam pun tak ada rasa. Tahu-tahu kaki dia dah tercucuk paku contohnya ataupun jarum ke. Jadi orang yang ada diabetes ni, sel saraf di bawah lapisan kulit dia tak ada rasa. Kita kata itu pun dah bahaya, tapi lebih bahaya kalau hati yang keras, tak ada rasa takut sedikit pun kepada Allah bila disebut dengan azab Allah. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua dan memberikan kepada kita hati yang sentiasa khusyuk dan takut kepadanya. Wallahu alam. Saya buka sedikit untuk persoalan. Tak ada soalan lagi ni. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Gini Ustaz nak tanya ni dok. Amalan yang kita buat ni mestilah ianya berdasarkan kepada sunnah Nabi buat dah. Ya. Ininya kita ni kata kita belajar dengan ustaz ni, kita yakin dah ustaz ni seorang yang mursyid semua sekali. Jadi kita ikut seperti mana ustaz ajar. Tapi bila kita nak berdepan benda ni, kita nak
kita nak depan dengan orang ni, kita tak boleh nak buat tobik hujah, ustaz buat tobik hujah ni. Jadi seolah-olah kita ikut ustaz ni berdasarkan kepada taklid ke. Jadi memadai ke keadaan kita lah ni ustaz. Wallahu alam. Betul, kita kena belajar dan kita kena beramal dengan kadar ilmu yang ada pada kita. Kita kena berusaha untuk beramal dengan kadar ilmu yang ada pada kita dan Allah Ta'ala mengetahui kemampuan kita setakat mana. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan kadar yang kamu mampu. Itu kita dah bincang tu dalam ayat di akhir surah At-Taghabun. Fattaqullah. Kita bertakwa, kita tahu yang sunnahnya begini. Tapi mungkin ada kekangan, halangan-halangan lain menyebabkan yang sunnah tu suka untuk kita laksanakan. Sunnah ni banyaklah, sama ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah. Termasuklah banyak kita terlepas pandang sunnah tarkiyah dalam perbahasan ilmu usul, iaitu kita meninggalkan apa yang Nabi tinggalkan. Sebab banyak yang kita dengar kaedah tempat kita, dia kata, kalau benda tu baik, apa salahnya? Dia baik-baik, ni penilaian tu di sisi Allah tak sama dengan kita. Kalau baik dalam urusan dunia, okey, kita boleh pegang atas satu hadis kata-kata Ibnu Mas'ud, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Itu dalam urusan dunia. Ma ra'ahul muslimuna hasanan, apa-apa yang dilihat oleh orang Islam tu baik, maka di sisi Allah dianggap baik. Itu dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan ibadat, kita tidak boleh berhujah sebab orang lain kata benda tu elok, baik, kita buat tak. Yang baik, buruk, mengikut apa yang Allah Ta'ala syariatkan, apa yang Nabi ajar. Itu yang baik. Jadi kalau nak berhujah dengan kata-kata Ibnu Mas'ud, ma ra'ahul muslimuna hasanan, itu satu asar daripada Ibnu Mas'ud, apa yang dilihat oleh orang Islam tu baik, maka di sisi Allah baik, lalu kita pun nak buat satu benda baru dalam agama dengan alasan baik, maka hujah tu tak boleh dipegang. Sebab ini dalam konteks urusan dunia asar ni, bukan dalam urusan agama. Dalam bab ibadat, maka kaedahnya kita kena ikut apa yang Nabi sebut. Apa dia Nabi kata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajis. Ini penting sangat kita faham. Hadis ni ada dalam simpunan hadis 40 tu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Klik yang kedua bawah tu Ustaz Rusdan. Alaikum bisunnati. Dalam kita melakukan amal ibadat penting kita mengetahui apa yang menepati sunnah. Nabi kata, wajib bagi kamu bisunnati, berpegang dengan sunnahku, dan sunnah iaitu kehidupan beragama yang dilalui oleh khulafa' rasyidin ataupun para sahabat yang empat itulah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Dan apa-apa yang kita tahu tentang sunnah tu Nabi suruh kita pegang sungguh-sungguh seperti kita menggigit sesuatu dengan gigi geraham. Cuma macam tadilah, kalau dalam soalan cikgu tadi, kita dah tahu, kita dah belajar, cuma bila sampai peringkat untuk melaksanakannya, kita rasa seperti ada banyak halangan, kekangan, timbul salah faham sebagainya, maka kita buat setakat yang mampu kita buat. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan kelemahan dan kekurangan kita. Tapi bila kita boleh buat dengan cara yang lebih baik, lebih sempurna, maka itulah yang sebaiknya. Itulah yang sebaiknya. Sebab kaedahnya begitu. Nabi dah pesan, dia kata, fa innahu man ya'ish minkum, tu di awal hadis tu, sesiapa yang hidup di antara kamu, maksudnya hidup selepas kematianku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan lihat banyak berlaku ikhtilaf. Ikhtilaf maknanya percanggahan pendapat, bermacam-macam pandangan. Maka tip kaedah yang Nabi berikan untuk keluar daripada ikhtilaf perbezaan pendapat, fa'alaikum bisunnati, kenalah kamu berpegang dengan sunnahku. Itulah cara kehidupan beragama yang moderate, yang pertengahan dan sederhana. Sebab kita umat Islam ni adalah yang Allah Ta'ala sebut, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kamu sebagai umat pertengahan. Kita tidak ifrat, keterlaluan seperti golongan Yahudi yang ifrat, tidak tafrid seperti golongan Nasrani yang terlalu mengabaikan ajaran agama. Jadi kita adalah golongan yang wasat, yang pertengahan. Wallahu a'lam. Hari ini tak ada soalan bertulis. Assalamualaikum Ustaz. Atas soalan Ya, Fatimi. berkaitan dengan
ibadah kita dengan khusyuk tadi. Ya. Kadang-kadang kita buat satu ibadah tu, kita terlalu fikirkan dia punya ganjaran. Terlalu Ya. fikirkan dia punya pahala. Buat kau tu pahala banyak ni, buat kau ni pahala banyak ni. Macam sedekah. Kita tahu sedekah satu ganda 10 kalau tak silap kan. Jadi kita selalu fikirkan, betul lah benda tu Tuhan janji kan, dari ganjaran apa semua tu. Cuma kalau kita beribadah dengan cara lagu tu, adakah dikira sebagai mungkin pada khusyuk juga tadi. Pandangan Ustaz. Wallah alam. Ya, comel soal Fakimi tadi. Ini yang jadi suatu saya melihat satu permasalahan dalam pemikiran orang-orang Melayu, sebab orang kita ni bila buat satu amalan kita terlalu fokus beri tumpuan kepada fadilat, kelebihan. Ada setengah amalan yang kita tahu fadilatnya, ada setengah amalan kita tak tahu fadilatnya. Tapi kebanyakannya memang kita diberitahulah. Tapi sebenarnya fadilat-fadilat yang Nabi beritahu tu sebagai tasjid, galakan untuk kita. Tapi kita kena ingat, kita beramal kerana Allah. Walaupun amalan tu mungkin kita tak tahu fadilat, ya bila kita diperintahkan untuk buat, maka kita buat. Bukan semua amalan tu kita tahu fadilatnya. Kalau yang kita tak tahu pun kita amalkan, sebab ia adalah amrun ta'abudi. Amrun ta'abudi maknanya perkara yang kita dikira beribadat dengan melakukannya. Jadi kita kena betulkan kita punya niat kita ataupun tujuan utama kita beribadat bukan soal ganjaran pahala sekian-sekian, tapi tepuannya kita buat ni kerana kita nak mengabdikan diri kepada Allah, kita nak mendekatkan diri kepadanya. Soal pahala tu kita serah kepada Allah, apa yang kita dapat, alhamdulillah. Jadi kalau kita hanya fokus kepada hak mana yang lebih, jadi seolah-olah kita bersikap diskriminasi terhadap amalan tu sendiri. Inilah yang kita kata, kalau yang malas baca Quran, dia kata, tak payahlah, susah nak baca 30 juzuk. Dia kata, awak baca Qul Huwallah 3 kali tu dah sama dengan dia kata ganjarannya sulusu ta'dilu sulusil Quran, menyamai 1/3 daripada Quran. Jadi kalau baca Qul Huwallah 3 kali dah seperti baca. Itu dari segi dia punya konten surah tu yang besar, tapi bukan bermakna kita kena mengabaikan keperluan untuk kita belajar 30 juzuk Quran. Kalau kita hanya fokus kepada kelebihan, bermakna kita rugi satu sudut yang lain. Mana kelebihan pun kita ambil juga, keperluan untuk kita beramal hak lain pun kita ambil juga. Mana kita bertindak secara seimbang dan adil. Ada soalan betul, bagaimana tahu amal ibadat kita diterima oleh Allah? Adakah dapat dilihat? Kalau tak silap, beberapa hari lepas saya dah masuk ke dalam grup kita, alamat-alamat tanda-tanda amalan kita terima. Saya dah senaraikan, ada 7 yang saya petik dalam website itu. Bagaimana seseorang tahu amalan dia diterima? Iaitu yang paling pokok sekali adalah dia mendapati pada dirinya ada perubahan. Ada perubahan. Contohnya kalau seseorang tu pergi ke Mekah untuk menunaikan haji, kalau haji dia haji yang mabrur, haji yang diterima, maka dia akan pulang dalam keadaan dia merasakan ada perubahan. Maksud perubahan ialah dia rasa lebih dekat dengan Allah, dia rasa lebih minat untuk masuk dalam majlis ilmu, dia lebih suka untuk baca Quran, untuk solat malam, lebih banyak fikir tentang akhirat, ada perubahan. Jadi kalau amalan kita Allah Ta'ala terima, insya-Allah kehidupan kita tu kita lihat ada perubahan daripada yang kurang baik kepada lebih baik. Walaupun mungkin sekali-sekala kita jatuh dalam dosa, tetapi bukan bermakna kita terus leka. Allah Ta'ala sebut orang-orang bertakwa. Kalau kita nak rujuk untuk jawapan bagi soalan ni, saya rasa kita boleh rujuk dalam ayat di akhir surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, ayat keberapa? Surah Al-A'raf, ayat 201. 201. Ayat 201, muka surat akhir sekali. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa, muka surat 201 ya. Itu 167 tu. Orang-orang yang bertakwa apabila mereka diganggu oleh disentuh oleh gangguan-gangguan syaitan, ini mereka buat kesilapan, mereka mungkin buat dosa,
ataupun mereka taksir cuai sehingga terlewat waktu solatnya, ataupun mereka tiba-tiba banyak bercakap sehingga mengumpat orang lain. Tapi orang bertakwa ni bila silap ni mereka terus tazakkaru, teringat. Teringat, maka ketika itulah mereka nampak. Bagus soalan tadi. Kadang-kadang kita buat amal ibadat, kita pun fikir macam mana kita nak tahu amalan kita Allah Ta'ala terima. Walaupun kita tidak ketahui secara jelas, tapi kita kena yakin bila kita beramal, Allah Ta'ala terima. Macam doa kita juga. Bila kita berdoa, kita kena yakin Allah Ta'ala terima. Lambat atau cepat, insya-Allah doa tu telah dijanjikan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Kan dalam ayat 60 surah Ghafir, Allah Ta'ala kata, ud'uni, berdoalah kepadaku, nescaya aku mustajabkan. Macam mana kita nak tahu Allah Ta'ala mustajab, makbulkan doa kita? Kita kena sabarlah. Kena sabar. Tidak semestinya apa yang kita hendak itu kita akan dapat serta-merta. Ataupun dalam hadis Nabi disebut, Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Ud'u Allah, berdoalah pada Allah dalam keadaan kamu yakin yang doa kamu itu akan dimakbulkan. Sama juga kita beramal ibadat, kita berdoa, Allahumma taqabbal minni salihal amal. Ya Allah, terimalah daripada aku amalan salihku ini, wa kaffir anni sayyiati, hapuskanlah segala kesalahan-kesalahanku. Minta Allah Ta'ala hapuskan dosa kita dan terima amalan salih kita. Dan kita terus begitu, terus sentiasa berdoa begitu. Tapi kita jangan over confidence, over lebih-lebih yakin. Sampai kita tidak bersungguh-sungguh menjaga amalan kita. Kita kena terus beramal dan minta Allah Ta'ala terima amalan kita, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan terima segala kebaikan yang kita buat. InsyaAllah kita berhenti setakat tu. Tak apalah, untuk soalan ni saya tak pasti ni yang bertanya Lina Man ni ada tak dalam grup kita. Kalau ada dalam grup Telegram dan grup WhatsApp kita, nanti saya akan masuk balik tu. Ada 7 alamat tanda-tanda amal ibadat kita diterima oleh Allah. Jadi kita berhenti setakat tu para jemaah. InsyaAllah kita sambung lain kali. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Terima kasih Ustaz. Ya.